Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 dari Seksyen 11 akan membentangkan tentang e-portfolio kumpulan kami, iaitu Best Crunchies. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan 4. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli termasuk diri saya sendiri. Nama saya Nur Atika binti Raini. Jenis perniagaan bagi syarikat kami ialah industri makanan, di mana nama syarikat kami ialah Best Crunchies. Syarikat kami menjual kulit kerepek popia yang terdiri daripada pelbagai perisat, contohnya seaweed teriyaki, cheese primo, coklat dan banyak lagi. Seperti yang anda lihat dalam slide, begitulah rupa bentuk produk yang kami jual, di mana ia dijual dalam bentuk saiz balang yang sederhana, jadi ia mudah dibawa dan dimakan di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Harga bagi setiap balang ialah RM12. Berikut merupakan carta organisasi bagi syarikat kami, iaitu Best Crunchies. Pertama, sebagai pengarah urusan iaitu Kelvin Chin, dan seterusnya diikuti Lee Long sebagai audit dan kesetiausahawanan. Seterusnya Azlin Aziati sebagai pengurus operasi, diikuti saya sendiri Nur Atika binti Raimi selaku promosi dan publicity, Ted Nicholas sebagai eksekutif operatif, Jezebel sebagai proses dan pembungkusan, dan Muhammad Nur Ikhwan sebagai eksekutif keuangan. Nama saya Jezebel dan saya akan membentangkan cara kami mempromosikan produk jualan kami. Yang pertama adalah dengan membuat poster. Kami menyediakan poster bukan sahaja untuk memasarkan produk kami, tetapi kami juga menyediakan berbagai jenis poster untuk menunjukkan bahwa kami merupakan usahawan yang kreatif dan bijak. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak pelanggan untuk membeli produk kami. Yang kedua adalah media sosial. Kami menggunakan media sosial untuk sebagai medium kami untuk berinteraksi dengan pelanggan, dan kami juga menggunakan media sosial untuk membuat naik poster, video iklan, dan juga maklumat-maklumat berkaitan dengan jual beli produk kami. Yang ketiga adalah membuat gerai jualan. Selain menjual produk kami secara online, kami juga ada membuat gerai jualan pada hari tertentu, dan para pembeli boleh berkunjung ke gerai kami untuk membeli produk kami secara terus tanpa perlu membayar kos antaran. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak para pembeli akan berkunjung ke gerai kami dan memberi produk kami secara terus, dan tidak perlu bersusah payah untuk order online atau bayar kos antaran, sebab orang boleh terus dapat produk itu di gerai jualan kami. Dan yang terakhir adalah memberi diskon. Hal ini merupakan salah satu strategi pemasaran kami, di mana kami akan memberi diskon kepada para pembeli yang membeli produk kami dalam jumlah atau bilangan yang besar, dan hal ini akan menyebabkan kami para pembeli untuk membeli produk kami dalam jumlah yang besar jika mereka ingin mendapatkan diskon. Itu saja, terima kasih. Nama saya Ted Nicholas. Saya akan membentangkan pencapaian company dari segi hasil jualan. Sebelum kami melakukan proses penjualan, kami telah menetapkan satu sasaran untuk setiap individu untuk mencapai hasil jualan sebanyak RM150 per individu. Setelah membuat proses penjualan dari September hingga Disember, setiap individu dari kumpulan kami telah berjaya untuk mencapai sasaran dari hasil jualan tersebut, di mana hasil jualan setiap individu adalah di antara RM204 sehingga RM254. Untuk sasaran jualan secara total, iaitu hasil jualan kumpulan kami telah menetapkan satu sasaran iaitu sebanyak RM1,050. Di penghujung hasil jualan kami telah berjaya mencapai target tersebut dan telah memperoleh hasil jualan sebanyak RM1,524. Untuk bagian ini, saya akan membentangkan beberapa maklum balas daripada para pelanggan. Daripada screenshot yang dipaparkan, para pelanggan berasa sangat berpuas hati dan menyukai makanan yang dibeli oleh mereka. Secara keseluruhannya, maklum balas daripada para pelanggan mengenai produk kami amatlah positif. Dalam bagian ini, saya akan membentangkan pencapaian kumpulan kami di dalam penglibatan diri dalam sosial media. Secara lebih terperinci iaitu
Instagram page kami. Sepanjang berlangsungnya program APK ini, Instagram page kami telah mendapat sebanyak 56 followers. Jumlah likes yang kami perolehi daripada seluruh post kami adalah sebanyak 50 likes. Post kami yang mendapat likes tertinggi adalah sewaktu IG live kami, iaitu 15 likes. Okey, baiklah. Saya akan membentangkan tentang penyata kewangan untuk penjagaan Best Crunches kami. Dalam perniagaan ini, kos barangan produk kami adalah sebanyak RM850.9, manakala kos pengantaran kami adalah sebanyak RM165.1. Jumlah modal yang dilaburkan oleh pemegang saham kami adalah sebanyak RM1,016, di mana jualan kami adalah sebanyak RM1,524. Berikut merupakan penyata kewangan bagi bulan berakhir 31 Disember 2022, di mana kami mencatatkan jualan pada RM1,524 dan jualan yang kami peroleh kami tolak kos produk iaitu sebanyak RM850.9 dan kos penghantaran sebanyak RM165.1, di mana kami memperoleh untung bersih sebanyak RM508. Berikut merupakan penyata aliran tunai untuk bulan Disember 2022, di mana tunai yang diterima adalah sebanyak RM1,016 untuk modal dan RM1,524 untuk jualan, di mana kami mencatatkan jumlah tunai diterima itu sebanyak RM2,540. Dari jumlah tunai yang diterima, kami tolak kos produk iaitu sebanyak RM850.9 dan kos penghantaran sebanyak RM165.1, di mana baki tunai yang kami terima adalah sebanyak RM1,524. Berikut merupakan lebaran imbangan untuk bulan berakhir 31 Disember 2022, di mana pada bahagian kiri kami mencatatkan aset semasa tunai sebanyak RM1,524. Aset tetap kosong. Dan pada sebelah bahagian kanan, kami mencatatkan liability semasa adalah kosong, liability jangka panjang adalah kosong, equity modal sebanyak RM1,016 dan untung sebanyak RM508, di mana kami mencatatkan bahagian kedua-dua bahagian imbangan iaitu jumlah aset RM1,524 dan jumlah liability dan equity RM1,500. Hai, nama saya Azani Aziati binti Alil Aziz dan saya akan membentangkan tentang masalah yang dihadapi oleh syarikat kami. Yang pertama ialah setiap produk mempunyai harga yang tetap. Hal ini disebabkan oleh kami membeli produk dengan pembekal di platform pedagang iaitu Shopee. Disebabkan oleh faktor keterbatasan komunikasi, kami tidak dapat menawarkan sebarang potongan harga daripada pembekal walaupun kami mengambil stok yang banyak. Jadi harga yang kami borong adalah sama seperti harga bagi seunit produk tersebut. Dan yang kedua adalah kos penghantaran yang tinggi. Disebabkan syarikat kami beroperasi di Sabah dan juga proses penghilangan produk tersebut adalah di Semenanjung. Jadi hanya ada satu cara yang cepat untuk proses penghantaran produk tersebut, iaitu melalui Cargo Express, dan dalam arti kata lain adalah melalui penghantaran kapal terbang. So disebabkan kami tiada pilihan, kami terpaksa membayar kos penghantaran yang tinggi setiap kali kami mengambil stok tersebut. Dan yang terakhir ialah persaingan yang tinggi dalam kalangan pelajar. Sebenarnya ini terdapat banyak pelajar yang menjual produk yang seakan-akan sama dengan produk kami. Jadi kami perlu mengambil inisiatif yang lebih kreatif bagi mempromosikan lagi produk kami supaya dapat menarik minat pelanggan. Itu sahaja daripada saya. Nama saya Nur Ikhwan dan saya akan membentangkan cara penyelesaian masalah. Masalah yang kami hadapi yang dinyatakan sebelum ini adalah setiap produk mempunyai harga yang tidak tetap. Yang kedua, kos penghantaran yang tinggi, dan yang ketiga adalah persaingan tinggi dalam kalangan pelajar UMS. Cara kami menyelesaikan masalah adalah, yang pertama, kami sentiasa memantau bagi setiap penjualan
produk dan memastikan agar harga setiap produk adalah sama dan tidak berbeza. Ini adalah cara penyelesaian untuk masalah yang pertama. Dan cara yang kedua adalah cara untuk menyelesaikan kos penghantaran yang tinggi. Cara penyelesaian kami adalah dengan menggalakkan pelanggan untuk membeli produk pada harga yang tertentu untuk mendapatkan penghantaran percuma. Sebagai contohnya, jika pelanggan membeli produk dengan harga RM30 ke atas, mereka akan mendapat penghantaran yang percuma. Dan yang terakhir, cara kami menyelesaikan masalah persaingan yang tinggi dalam kalangan pelajar di kampus. Cara kami menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan persaingan itu dapat dikurangkan lagi dengan mempromosikan produk dengan cara yang unik agar dapat menarik perhatian pelanggan. Contohnya, kami menyiarkan iklan-iklan mengapa produk kami perlu dibeli dan melalui setiap platform Instagram dan Facebook. Seterusnya, beralih kepada cadangan penambahbaikan untuk masa hadapan. Antara cadangan penambahbaikan adalah dengan pelaksanaan vendor. Dalam konteks ini, kami akan melaksanakan vendor dengan menyewa pada tapak-tapak perniagaan seperti kafe, gerai, restoran, dan kedai runcit. Hal ini dapat membantu untuk menarik pelanggan luar daripada sasaran yang kami jalankan. Seterusnya adalah meningkatkan strategi pengurusan stok kami. Dalam hal ini, kami perlulah mempunyai rekod stok yang terancang dan teratur untuk mendapatkan data yang tepat. Melalui rekod ini, kami dapat menganggarkan penjualan dan pendapatan yang lebih menguntung. Malah kami juga dapat mengetahui produk ataupun stok yang menjadi permintaan tinggi daripada pelanggan dan menumpukan pengurusan yang lebih. Selain itu, penambahbaikan dengan meluaskan lokasi pemasaran produk. Dalam hal ini amatlah proaktif sekiranya kami meluaskan lingkungan penjualan produk kami dengan memasarkannya pada luar kawasan daerah Kota Kinabalu, berbanding hanya menumpukan pada satu area saja. Hal ini penting untuk meningkatkan sasaran pelanggan produk kami. Akhir sekali, menggunakan media sosial dengan lebih baik. Contohnya, berkongsi promosi baru yang akan datang dengan pelanggan. Dengan itu, pelanggan mudah mencari dalam talian dan mendapatkan maklumat tentang perniagaan, seperti lokasi, waktu buka, butiran hubungan, dan banyak lagi. Dalam pada itu, berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan dapat membina hubungan dengan pelanggan.